Tuan-tuan, biasanya bila anda mendaftarkan syarikat Senian Berhad, masa proses pendaftaran tu, syarikat setiausaha akan meminta anda cadangan nama syarikat, cadangan aktiviti perniagaan syarikat dan juga detail pengarah pemegang saham. Ketika ni, biasanya ada orang dah tahu dah siapa yang akan menjadi pengarah syarikat anda. Tapi ada juga yang bertanya, siapa yang sepatutnya dilantik untuk menjadi pengarah syarikat tu? Okey. So dalam video kali ini saya akan cuba menjawab soalan ini, walaupun nampak ringkas bagi setengah orang, nampak simple bagi setengah orang, tapi ada juga yang isu ni menjadi satu masalah kepada mereka. Okey, pertama sekali, siapa yang anda patut lantik terpulang kepada syarikat tu syarikat siapa? Siapa pengasas kepada syarikat tersebut? Kalau anda adalah pengasas kepada syarikat itu adalah syarikat anda, so tak lain tak bukan anda lah pengarah syarikat itu. Sebab tidak ada siapa yang lebih bagus, yang terbaik untuk menjadi pengurus kepada syarikat kita, melainkan diri kita sendiri. Kita lah pengarah, kita juga adalah pemegang saham. Itu normal dan benda tu yang paling banyak berlaku. So, kalau anda adalah pemilik kepada syarikat itu adalah syarikat anda, maka anda adalah pengarah yang terbaik kepada syarikat yang anda nak daftarkan tu. Kedua, siapa yang patut jadi pengarah ialah mereka yang memegang saham terbesar dalam syarikat yang anda nak daftarkan tu. Okey, tak semestinya kadang-kadang syarikat itu didaftarkan oleh seorang pemilik. Kadang dia didaftarkan oleh beberapa orang pemilik, beberapa orang pemegang saham. Yang mana di kalangan pemegang saham itu, pastinya mempunyai pemegang saham yang terbesar. So, pemegang saham yang terbesar ni sebenarnya ada kuasa untuk menentukan siapa pemilik ataupun siapa pengarah di dalam syarikat itu. Tapi kalau dah saham sama banyak, bincanglah elok-elok siapa yang akan menjadi pengarah syarikat tersebut. Yang ketiga, apa yang anda boleh fikirkan ialah siapa yang boleh jadi pengarah ni ialah siapa yang boleh memberikan komitmen. Sebab menjadi pengarah ni tuan-tuan, dia ada liability, dia ada komitmen. Dia bukan sekadar kita cakap je pengarah dan kita tak buat kerja apa-apa. Biasa pengarah dia kena memberikan komitmen yang jauh lebih besar berbanding dengan pemegang saham. Pemegang saham ni dia asalkan dia keluarkan duit saja. Dia dah keluarkan duit yang dia janjikan nak bagi tu dah cukup. Dah, itu je lah kerja dia. And then tiap-tiap tahun dia akan hadir. Kalau ada meeting, dia akan hadir dalam meeting. Kalau tak ada meeting, dia akan menerima laporan keuangan syarikat yang telah diaudit, yang telah disediakan oleh pihak syarikat. Dia akan tengok sama ada syarikat ni diuruskan dengan baik ataupun tidak, sama ada syarikat ini membuat keuntungan ataupun tidak, dan membuat keputusan-keputusan syarikat yang lain. Tapi pengarah ni dia lain. Pengarah ni dia kena berikan komitmen. Even komitmen tu dalam bentuk komitmen harian, komitmen tu dalam bentuk komitmen bulanan. Tapi yang pastinya dia kena beri komitmen. Tak boleh kalau nak jadi pengarah, mereka yang tidak boleh memberikan komitmen. Banyak berada di luar negara berbanding dengan berada di dalam negara sebagai contoh. Jadi susah untuk mereka yang tak boleh bagi komitmen anda letakkan di kerusi pengarah. So, itulah tadi. Kalau anda nak buat keputusan siapa yang patut jadi pengarah, pastinya mereka yang merupakan pengasas syarikat, mereka yang merupakan pemegang saham terbesar, dan juga mereka yang boleh memberikan komitmen kepada syarikat. Saya harapkan panduan ini anda clear, jelas, faham. Yang paling penting membantu anda. Assalamualaikum.